Kalau kita ada satu batalion wali-wali Allah, satu batalion 1,000 orang ke, ketumbukan ni 1,000 orang ni semua wali Allah, semua ada karomah, raib tembus sampai kat Palestin. Jom kita pergi. Adakah kita ada capacity untuk pergi? Satu. Yang kedua, adakah kita ada capability, kebolehan untuk pergi? Malaysia saja tak lepas. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan Palestina, tapi ini berkaitan dengan tentara Malaysia. Seperti yang kita tahu bahwa Malaysia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina. Setiap negara termasuk Malaysia pasti menunggu keputusan PBB sebelum dapat mengirimkan pasukan bantuan atau pasukan penjaga perdamaian di Palestina. Seperti yang telah disampaikan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan, yang dimana beliau mengatakan bahwa Malaysia tinggal menunggu keputusan dari PBB. Ketika keputusan itu disetujui, Malaysia akan langsung mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina. Nah, kita sama-sama tahu guys bahwa Malaysia sudah menjadi bagian dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL yang terdiri kurang lebih 800 pasukan militer, di mana ada beberapa perwira yang bertugas di sekitar Somalia dan ada beberapa yang bertugas juga di sekitar Afrika. Jadi hari ini kita akan kembali lagi ke pembahasan awal. Nah, ini menjadi suatu pembincangan, suatu hal yang juga perlu kita ketahui sama-sama, yang perlu kita bahas juga. Ini kayaknya ada salah satu pasukan tentara Malaysia juga kayaknya ya guys, yang menjelaskan alasan kenapa sebenarnya sampai hari ini tentara Malaysia belum dikirimkan pasukan perdamaian ke Palestina, karena ada beberapa hal yang pastinya perlu dipersiapkan dengan matang, dengan teliti, dengan penuh rencana, penuh dengan strategi gitu. Jadi ini ada beberapa video yang udah aku siapkan juga untuk kita sama-sama simak, untuk kita temukan jawabannya. Jadi hari ini mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Biar tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Fikir, kita buka fikiran, ambil buku, ambil pen, tulis. Ni yang bercakap ni bekas pegawai tentera, Regimen Askar Melayu Diraja, 25 tahun dalam servis, jawatan terakhir, duduk dekat Mindef, dan sekian banyak yang lain tu anda tahu sendirilah. Okay. Saya tahu orang politik pun tak ada jawab ini. Dan saya tahu bahawa Menteri Pertahanan tak ada jawab sebab dia bukan tentera. Biar saya terang. Saudara-saudari, apabila kita nak berperang, kita ada strategi. Dipanggil perkiraan keadaan, ataupun dalam tentera dipanggil military appreciation process. Ada peraturannya gitu ya. Sebelum wujudnya military appreciation process ataupun perkiraan keadaan tentera, dia kena buat IPB, Intelligence Preparation of Battlefield. Tu saya kata Menteri Pertahanan tak jawab ni, biar saya tolong jawab. Dan saya faham Jeneral pun mereka takkan jawab kan, mereka bukannya orang yang perlu ke depan bab-bab ni. Saya tolong jawab bagi rakyat faham. Apa yang ada dalam Intelligence Preparation of Battlefield? Dekat IPB, dia kena tahu musuh tu siapa dulu, pergerakan ke sana macam mana dulu. Okay, sekarang saya nak tanya, kira macam ni lah, saya bagi analogi yang lebih ringkas. Saudara nak pergi meminang anak dara orang, saudara kena hantar geng risik dulu. Tanya dulu keliling dia, kawan-kawan dia, tanya dulu macam ni kalau masuk ada orang kacau tak ada kacau, nak lalu rumah dia lalu kok mana. Dia saya guna bahasa kampung ni supaya orang boleh faham kan. Kalau agak-agak risik, dia terima ke tak terima, faham?
Dia ni, perempuan ni kerja dia kat mana? Dia segala maklumat. Tinggi berapa, apa adik-beradik berapa, keturunan apa, semua. Selesai tu. Belum pergi lagi ni, belum yang besar ni, geng rombongan meminang ni belum pergi. Dia hantar risik dulu. Sama juga. So, bila laporan Intelligence Preparation of Battlefield dah siap, baru kita buat military appreciation process. Barulah batalion ke, regimen ke, ataupun brigade ke, ketumbukan tentera ni, nak pergi ke sana tu, dia kena buat proses tu. Okay, saudara-saudari, first kali proses yang pertama, dia kena fikir ground. Tanah sana dengan tanah kita lain. Pakaian kita dengan pakaian sana lain. Celoring kita sesuai tak dengan tanah kat sana? Jangan sampai kita pergi ke sana, kan? Celoring ni sepatutnya cover and concealment. Camouflage and concealment. Okay? Membuatkan kita blind, blend bersama keadaan sekeliling. Sama ke? Sebab tu bila kita pergi Lubnan, kita tukar celoring warna coklat. Kerana situ keadaan tanah situ warna coklat. Ini bos sebut pasal ground. Lepas tu yang kedua, kita tengok ada tak doktrin kita, maksud dia SOP setiap kita ni, kan? Boleh digunakan SOP, Standard Operation Procedure, untuk setiap battalion. Dia punya technical, logistik kita ni, saya cerita bab ground ni, sesuai tak dengan sana? Sana peperangan apa? Urban warfare ke? Counter intelligence warfare ke? Kan? Counter insurgency warfare ke? Apa? Asymmetric warfare ke? Situ kena kaji dulu. Dah pening dah. Saya boleh cakap sikit ya. Maksudnya persediaan tu kena halus. Itu baru bab ground. Kalau kata tak sesuai, baju kena tukar. Takkan anda pergi kenduri kahwin yang sepatutnya anda pakai baju ceria, anda pakai baju pelik-pelik. Takkan anda pergi majlis seseorang, kan? Betul tak? Jadi kena faham benda tu dulu. Clear dulu. Itu bab tu. Okay. Selepas dah buat perkiraan tentang ground yang bakal kita pergi ni, kan? Kena clear dulu setiap satu ni. Okay, clear, dah buat semua dah betul lah, macam ni, doktrin pun dah dapatkan macam ni, okay. Sebelum pergi kena praktis dulu. Rehearsal. Nabi Muhammad ada 60 peperangan. Semuanya Rasulullah dengan para sahabat buat rehearsal sebelum perang. Ini bukan zaman, jom perang. Jom perang, angkat senjata jalan. Bukan dia. Ajak pergi nongkrong gitu ya. Kena buat rehearsal. Kalau tidak, anda takkan capai mati syahid. Anda rasa berapa lama Hamas buat rehearsal sebelum dia buat serangan pada 7 hari bulan? Berapa lama mereka buat rehearsal? Trial error. Baru mereka confident untuk buat serangan. Tepat pada hari Sabtu, dia guna dia punya paragliding semua, buat. Berapa kali dia punya rehearsal nak dapatkan perfection tu. 30 minit je downkan semua komunikasi dengan tu. Itu dia. Okey, selesai. Okey, itu bab ground. Habis pada tu, pergi pula yang kedua. Know your enemy. You win half of the battle. Kita kena kenal dulu musuh kita. Okay? Kita kena kenal musuh kita dan kita kena kenal friendly forces. Adakah kita dekat sana akan, kalau kita pergi, kita boleh, siapa yang akan jadi kawan kita? Dekat situlah bila anda baca tentang NAM, Non-Alignment Movement, NAM tu, ada klausa kat situ. Jika kita sebab masalahnya sebab kita dah sign. Jadi kalau anda nak tu, kita kena minta parlimen kita buat persetujuan, keluarkan kita daripada NAM, lepas tu kita boleh pergi. Tapi ingat, apabila kita keluar daripada NAM, ada 120 negara yang akan kata
Anak pergi hampir ya. Ni saya guna bahasa kampung ni. Anak pergi hantar boleh lalu ikut kami punya airspace. Hantar boleh lalu kat kami punya laut. Agak-agak kita nak pergi lalu ke mana? Itu saya belum sebut part logistik. Semangat kita bagus. Ya, memang betul. Semangat kita memang ada. Agak-agak kamu, katakanlah kita, okay, apa tuan, kita konvoi daripada sini, bawa dengan kereta, dengan truk kita konvoi ikut jalan darat, kita pergi sampai ke Palestin. Agak-agak anda sampai kat sempadan Bukit Kayu Hitam, Thailand nak lepas tak? Agak-agak anda, kita nak pergi ke Palestin ni, kita kena lalu Bukit Kayu Hitam kan? Nak kena lalu ke Thailand, nak kena ke atas. Agak-agak lepas tak? Sebab Thailand dia sign up. Itu belum Kamboja lagi, belum China lagi. Dia kena lalu ke sana. Masuk ke India, masuk ke situ. Tu dia. Ya. Kat situ tolong fikir. Udah di Thailand aja udah dicegat gitu kan. Kalau kita ada satu batalion wali-wali Allah, satu batalion 1,000 orang ke, ketumbukan ni 1,000 orang ni semua wali Allah, semua ada karomah, raib tembus sampai kat Palestin. Jom kita pergi. Tapi kita tak ada kan. Ya. Ini baru saya sebut tentang friendly forces dengan tu. Ini benda military appreciation process. Kena tengok yang tu dulu. Okey. Ini kita tak mahu sembang panjang malam-malam ni. Kalau nak cerita saya boleh ambil kelas sebab saya memang jurulatih bab ni. Memang ahlinya ya uncle ni guys. Dekat pusat latihan tempur darat. Alhamdulillah waktu kursus saya pun tanyalah orang yang kenal saya, mereka tahulah. Okay. Yang terakhir, bukan yang terakhir, sebelum pergi course of action, nama dia time and space. Dalam time and space tu, kita kena kira logistik kita. Okey, saudara dan saudari sekalian, mampukah kita untuk menggerakkan? Di sini kita panggil capacity and capability. Adakah kita ada capacity untuk pergi? Satu. Yang kedua, adakah kita ada capability, kebolehan untuk pergi? Dia macam ni lah, kita nak pergi meminang anak dara orang. Kan? Rupanya dalam poket kita duit pun tak ada. Nak beli cincin sebentuk pun tak ada. Kereta pun tak ada nak bawa, nak pergi rumah tu. Nak bawa rombongan, nak pergi meminang anak dara orang ni. Kereta pun tak ada, Grab. Duit Grab pun tak mampu bayar. Macam mana kita nak pergi? Fikirkan. Sebab itu pergi capacity and capability. Kalau kita bawa kita tank, berapa biji kita tank yang kita ada? Kalau kita pergi 10 ke sana, kena ada 10 juga yang tinggal di sini. Kapal perang kita, berapa biji boleh bawa? Kapal perang kita boleh lepas ke? Lautan Hindi sampai ke sana, lepas tak? Sampai ke Laut Mati tu, lepas tak? Agak-agak negara-negara yang kita nak lalu ni dong lepaskan tak? Lebih-lebih kita dah keluar. Okey, kami keluar daripada 6. Kami nak pergi sendiri. Okey, jangan kecewa dengan kata-kata saya ni sebab itulah hakikatnya. Saya dah terangkan tadi secara ringkas apa itu IPB, Intelligence Preparation of Battlefield. Kemudian Military Appreciation Process. Dengan proses step-step dia ada ground analysis, dia ada situation, lepas tu dia ada ground analysis, lepas tu dia ada enemy analysis, friendly forces analysis, lepas tu time and space, lepas tu course of action. Itu semua tu. Tu belum pergi outline plan lagi tu. Cuba fikir. Ada jalan dia. Jalan dia adalah yang ini bukan memerlukan kita sorak-sorak dekat depan MINDEF jerit-jerit tu, tak jadi. Dia memerlukan gabungan beberapa negara Islam, gabungan beberapa negara Islam yang besar, baru kita boleh pergi ke sana dan sampai ke sana. Malaysia saja tak lepas. Sebagai contoh. Ini contoh.
Katakanlah Indonesia kata, jom Malaysia kita pergi. Okey, ada 2. Pakistan pula kata, jom kita pergi. Dah 3. Ini semua kita perlukan ni. Bangladesh kata, jom kita pergi. 4. Mana lagi negara Islam yang ada kat ni, yang ada tentera lah. Brunei pun boleh, jom join sekali. Ya, join. Mana lagi? Okey. Dia kena bergabung satu ni, semua satu kepala, berkumpul semua kapal, baru boleh pergi. Sebab kapal dia tak boleh pergi macam kapal nelayan tu sebiji je. Dia kena pergi satu fleet, dua fleet pergi. Dan aircraft tu kena berlambak-lambak nak cover kapal tu. Kalau tidak, kita bawa kapal kat bawah, orang bantai kita kat atas. Hancur kapal kita. Lepas tu saya kata tak sampai kat sana. Kita punya Air Force kena ada gabungan beberapa negara punya Air Force untuk backup kapal ni nak bergerak. Okey. Bergabung semua sekali. Itu saya kata Lala tak sampai sana. Kalau tak boleh buat jadi tak lepas. Dan bayangkan, gabungan itu akan melawan apa saja yang United Nations cakap. Barulah kita boleh bergerak. Ni saya bagi terang, bagi jelas. Dan ingat, apabila bergeraknya tentera kita keluar, ruang kosong yang ada, yang ditinggalkan oleh tentera kita di sini, sebab kita gerak kan. So ada banyak lubang-lubang kosong dekat Malaysia ni. Siapa nak cover? Saudara-saudari, kita cuma ada 26 batalion askar Melayu, 9 batalion ranger, kan? 3 regimen komando. Kecil sebenarnya tentera kita ni. Agama Islam, kan, mesti terasa dalam hati dia. Geramnya aku. Duk tengok kejadian yang berlaku perang sana. Hati tentera mana yang tak terasa? Terasa tu geramnya aku, nak pergi. Kan? Sedang, kan? Itulah. Mereka semua ada perasaan, semua geram nak pergi, tapi termasuklah general-general kita semua kan geram nak pergi, tapi nak pergi macam mana? Macam mana? Kalau kita ada satu batalion wali Allah, kita semua wali Allah. Satu batalion. Kan? Doa pun guide terus timbul dekat Gaza lagi, alhamdulillah. Tapi bila kita buat cara tu tak lepas. So, faham kot? Clear dah kot? Okey, tanya. Alat yang bagus, saya tahu ramai orang fikir ni. Hantar komando kita senyap boleh tak tuan? Dia begini. Kalau buat special operasi khas, boleh, dengan syarat dia pergi sana. Kalau apa-apa berlaku dekat kita punya tu, dia tak boleh mengaku dia orang Malaysia, dia tak boleh mengaku bahawa Malaysia hantar dia, dia tak boleh apa benda pun. Kalau dia mati, kena bunuh ke, kena cincang, kena potong kaki ke, kena apa, kena sembelih ke, dia tak boleh mengaku bahawa dia adalah daripada Malaysia. Kerana apabila diketahui dia pergi ke sana, contohlah korang punya angan-angan ni adalah, okey, jom tuan, kita hantar komando senyap-senyap pergi tolong Gaza. Seorang saja komando kita kalau sampai kat sana, lepas tu kenalah na'uzubillah, kita tak tahu jadi apa-apa, kan? Yang saya tak cerita pasal anak bini dia kat belakang ni, saya cerita pasal kat sana je. Jadi orang ada bukti, ni orang Malaysia ni, nama dia sekian-sekian, nombor pangkat dia, nombor tentera dia ni, pangkat dia, nama dia ni, membuktikan bahawa Malaysia terlibat di dalam peperangan ni. Agak-agak apa akan berlaku kat Malaysia? Malaysia ni akan kena kepung. Semua barang import, barang apa semua kena blok. Barang ekspor tak boleh keluar, barang import tak boleh masuk, kena blok. Mata wang yang anda pegang tu, yang ada duit yang ada dalam poket anda tu, tinggal kertas, tak ada nilai. Beras yang anda makan tu tak sampai kat rumah. Jika rakyat Malaysia sanggup, jom kita buat. Kalau ada rakyat Malaysia kata, tak apa tuan, jom kita buat ramai-ramai. Boleh. Kalau sanggup lah.
Itu baru kena sekat, belum kena apa-apa lagi. Kena faham yang tu dulu. Okay? Tu orang kata KWSP pun orang melalak dah. Belum lagi benda-benda macam ni. Boleh? Boleh, jom. Okay. Komen-komen yang boleh nggak kena sihir, boleh nggak disihir Tuhan gitu. Saya tak ada masalah, bawa anak bini, jom duduk kat Gunung Jerai. Kan saya buat pondok dalam tu, mal cari makan saya jual survival, insya-Allah boleh hidup lah. Kan ilmu tak ada sangat tu, boleh lah hidup dalam hutan tu. Orang lain boleh tak? Kita kena fikir. Saya tak kisah, sebab tu saya terangkan kenapa kita tak ada, sebab dia punya panjang. Satu doktrin dia, satu dia punya tu memang banyak. Masalahnya nak lepas tak lepas ke? Sebab tu kata dia satu cara dia kena berkumpulkan negara Islam, beberapa negara Islam. Jom. Sebab tak ada benda boleh sampai sana. Itulah fakta. Itulah fakta. Nak hantar ni apa? Naik Air Asia? Pesawat. Nak hantar ni apa? Peluru kita nak hantar ni apa? Capacity, capability. Ada capability ke kita? Supaya kita terbuka minda kita tu. Hantar guna JNT. Pakai JNT tidak, bukannya zaman rumah. Jom perang, jom ambil jatah, jom ambil peluru, jom. Tak jadi gitu. Katakanlah satu brigade ada kat sana, mana BMA nak letak mana? DMA nak letak kat mana? BMA tu apa? Brigade Maintenance Area. Nak berperang tu mudah. Kalau sekarang ni tak mudah lah, susah lah juga. Maksud dia, nak berperang tu boleh. Nak maintain dalam peperangan tu berapa hari? Logistik boleh support. Sebab itu dia kena gabungan. Kalau gabungan katalah Mesir bersetuju, ni bersetuju, Iran bersetuju, Pakistan bersetuju, semua setuju, Indonesia bersetuju, Malaysia semua, jom kita pergi ramai-ramai. Sebab yang berperang di depan cerita lain. Yang logistik di belakang ni kena kuat. Nak backup yang kat depan. Anda pergi latihan menembak, anda tahu tak satu kelopak peluru tu habis pam, katakanlah target tu kita tembak 20 minit je habis 105, setiap anggota tentera dia akan bawa lebih kurang 150 butir peluru lah. 5 kelopak lah. Ini asas tentera. 5 kelopak. Okay. Dia kata serang, okey, dia jerit serang, okey, dia pun pergi buat tembak gerak semua. 5 kelopak tu akan habis tak sampai 1 jam. Akan habis. Adakah kita nak berperang 1 jam ke kita nak perang berapa lama? Kat situ pentingnya logistik. Line of communication dan juga logistik. Untuk support peperangan tu kena kuat. Baik dari segi tapak peperangan, tapak logistik. Kerana inilah sunnah Nabi. Nabi sebelum pergi perang dia setting dulu strategi dia, apa dia. Lepas subuh dia buat raptai dulu, rehearsal dulu. Lepas rehearsal dia bagi perintah. Ini dia. Lepas tu logistik dia macam mana. Okey. Nah, menurut aku ini penjelasannya sangat-sangat jelas. Mungkin bisa terjawab nih pertanyaan teman-teman Malaysia. Kenapa sih, mungkin bukan hanya Malaysia ya, orang-orang di luar sana, kenapa sih Malaysia tidak hantarkan saja gitu tenteranya ke Palestina untuk membantu Palestina gitu. Karena orang kan juga tahu kalau Malaysia juga mempunyai tank-tank yang canggih juga gitu kan. Tapi di balik itu semua pasti ada sebuah strategi yang harus diatur, kapabilitas, kapasitas, terus juga logistiknya yang harus dipikirkan gitu. Jadi bukan hanya kayak yuk perang yuk, ayo ke Palestina kita perang gitu kan. Jadi
bukan hanya kayak gitu loh. Jadi harus ada strateginya, bagaimana membackup gitu, yang di belakang backup ke yang di depan, yang di depan backup ke belakang gitu. Jadi kayak harus adanya strategi untuk bisa melancarkan peperangan itu. Betul. Seperti yang Uncle ini katakan bahwa tidak bisa kalau Malaysia sendiri saja ke sana, harus ada negara-negara Islam yang ikut andil untuk bersama dengan Malaysia memerangi tentara Zionis gitu, untuk memerangi peperangan di sana di Palestina gitu. Jadi mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa belum bisa untuk dikirimkan tentara Malaysia ke Palestina gitu guys. Jadi semoga jawaban dari Uncle ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Untuk video kali ini cukup sekian video reactionnya. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.